jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakin Allah la yu'ti ad-din illa liman yuhib. Atau kama qala 'alaihi salatu wassalam Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ada juga Tuan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan haji, puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana dengan kerahimannya, kasih sayang Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri kita satu nikmat yang begitu besar. Nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini tuan-tuan bukanlah diberi makan setiap hari, bukanlah diberi minum setiap hari, tetapi nikmat yang paling besar dalam hidup ini ialah nikmat dapat mengenal Allah sebagai pencipta. Inilah nikmat yang paling besar dalam kehidupan satu manusia. Kerana tidak ada erti kalau seorang itu diberi makan setiap hari, diberi kekayaan, akan tetapi dia tidak mengenali Allah sebagai pencipta. Maka Allah menyatakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Di saat ketika mana orang yang tidak beriman pada Allah dihadapkan di depan Allah, mereka akan mengatakan, alangkah baiknya ya Allah, Engkau tak jadikan kami sebagai manusia, Engkau jadikan kami sebagai tanah. Kenapa? Penyesalan yang begitu besar dalam kehidupan ini tak kenal Allah sebagai pencipta. Maka sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada malam ini kita akan bicarakan tentang satu tajuk yang besar, iaitu hakikat pengorbanan. Kerana kita mendekati satu waktu ataupun satu bulan yang mana dipanggil sebagai bulan Zulhijjah. Zul ni tuan-tuan maksudnya yang mempunyai. Jadi sekarang ni kita berada pada bulan Zulqa'dah, mempunyai orang yang duduk. Qa'idah ni duduk. Orang duduk buat apa? Duduk tunggu haji. Adapun Zulhijjah, Hijjah ni haji, bulan yang di dalamnya terdapatnya ibadah haji. Allah menyebut dalam Quran walayalin ashr, demi hari yang 10, demi malam yang 10. Ulama bahas lail di sini tidak membawa maksud malam. Lail di sini membawa maksud siang. Hebatnya bahasa Arab ni. Walaupun lail tu kita tahu malam, tetapi ulama kata dalam ayat ini Allah membawakan maksud lail dengan maksud siang. Ulama membahaskan tentang dalam 365 hari, 10 hari yang terbaik. Seperti yang kita tahu dalam seminggu, hari yang terbaik ialah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Dalam setahun, bulan yang terbaik ialah bulan Ramadan. Ulama bahas dalam ayat tadi Allah menyebutkan demi hari yang 10. Maka apakah hari tersebut? Daripada 365 hari, ada 10 hari yang terbaik. Ulama mengatakan bahawa kalaulah 10 malam yang terbaik, kalau 10 hari yang dibahaskan itu ialah malam, maka 10 malam yang terbaik ialah 10 malam akhir Ramadan, kerana terdapatnya malam Al-Qadar. Adapun kalau kita sebut 10 hari itu ialah siang, maka 10 hari siang yang terbaik ialah 10 hari awal Zulhijjah, yang kita akan jumpa beberapa hari lagi. Tuan-tuan, bapa, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, 10 hari awal Zulhijjah ni hari yang terbaik. Maka sebab itu dalam hadis juga disebutkan, digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal, termasuklah berpuasa, termasuklah memberi makan.
termasuklah segala amal hinggakan orang yang berkorban bila masuk saja pada tanggal 1 Zulhijjah maka tidak dibenarkan lagi untuk dimotong kuku, rambut, sebagai nak menunjukkan depan Allah bahawa dia ialah hamba yang tidak mempunyai apa-apa, dengan kerendahan hati, untuk menunjukkan sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang di Mekah, di tanah suci, bergerak dengan memakai ihram, yang kita semua tahu pakaian ihram ini merupakan pakaian ubudiyah, pakaian kehambaan. Tidak ada satu orang pun ketika dalam ihram merasakan dia tak perlu memakai pakaian putih, memakai pakaian tidak berjahit. Sedangkan kata ulama, dalam syarat ihram itu sendiri, orang lelaki tak dibenarkan memakai pakaian berjahit untuk menzahirkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, bila sebut tentang bulan korban, maka korban ini dikaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai bapa pengorbanan. Nabi menyatakan millati abina Ibrahim hanifa. Jalan pengorbanan bagi umat ini ialah jalan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, jalan dalam Islam ada 5 perkataan. Jalan dalam Arab, dalam bahasa Arab ataupun yang digunakan dalam Islam ni 5 perkataan. Pertama, jalan dipanggil dengan perkataan tariq. Tariq ini jalan. Biasa kita dengar waktu kita pergi haji, pergi umrah, polis-polis kat Mekah kata tariq ya haj, jalan. Masya-Allah. Tariq ini ialah jalan. Yang kedua, sabil, jalan juga. Fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi kalau kat Mekah, tuan-tuan tengok ada budak Arab kecil-kecil di bawah air mineral, dia kata sabil, sabil, sabil. Yang tu bukan jalan, yang tu sedekah. Sebab orang Arab juga memanggil sedekah dengan panggilan sabil, fi sabilillah. Jadi dia nak sedekah, dia akan panggil sabil, sabil. Sebab itu kalau tuan-tuan biasa pergi Mekah bulan puasa, biasanya travel akan galakkan jemaah umrah untuk buat sabil. Dulu orang Melayu tak faham sabil tu apa. Sabil ni tuan-tuan beli makanan, nasi bungkus ke 30 bungkus, bagi orang buka puasa makan. Orang Arab panggil sabil. Yang tu bukan bawa masuk jalan, yang tu dia masuk sedekah. Jadi perkataan jalan yang kedua ialah sabil. Perkataan jalan yang ketiga dalam bahasa Arab dipanggil dengan panggilan sirat. Sebab itu kita baca dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tariq, sabil, sirat. Yang keempat, jalan dipanggil dengan panggilan syari', juga jalan. Kalau tuan-tuan pergi belah-belah Jordan, belah-belah Syria, mereka panggil jalan dengan panggilan syari'. Wen Habibi, awak kat mana? Syari' Jami'ah, jalan universiti. Itu syari'. Dalam Islam kita juga guna syari', syariat Islam. Itu jalan. Sebab itu kita sebut syariat. Syariat ni ialah jalan. Syariat kita ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak sempat jumpa Nabi Muhammad, tetapi syariat kita ialah syariat Nabi Muhammad. Dan yang kelima, yang terakhir, jalan dipanggil dengan panggilan millah. Millah. Kalau tuan-tuan ada anak ke isteri nama millah, ini maksudnya jalan. Bukan boleh jalan, jalan. Boleh jalan tu lain tu. Millah. Nabi bagi tahu millati abina Ibrahim hanifa. Jalan pengorbanan umat ini ialah jalan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengarkan ayat ini, maka wujud ajaran sesat letak nama millah Ibrahim. Sedangkan millah Ibrahim tu bukan nama ajaran sesat sepatutnya, jalan pengorbanan umat ini. Tapi ada ajaran sesat, dia buat fahaman dia, tak payah semayang, letak nama millah Ibrahim. 2 tahun lepas Selangor telah fatwakan sesat. Ajaran ni ada di Selangor, millah Ibrahim nama dia. Sedangkan millah Ibrahim yang betul tu ialah jalan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada kecil kita dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan pengorbanan. Ibrahim alaihissalam tuan-tuan lahir di kampung yang namanya Padan Aram di Harran. Hari ini dipanggil Sani Ulfa. Nama kampung dia Padan Aram di Harran, wilayah Harran. Sekarang namanya Sani Ulfa. 2 tahun lepas kami dihantar satu jemaah untuk keluar dakwah 4 bulan di Sani Ulfa. Kami naik kereta daripada Istanbul pergi ke Sani Ulfa 1400 kilo.
3 kali muntah. Jauh perjalanan dia tuan-tuan. Jalannya Masya Allah, berbukit-bukit. Bila sampai di Sani Ulfa, saya tengok satu pemandangan yang sangat cantik. Kerana Sani Ulfa duduk di tengah-tengah di antara Turki dan juga Syria. Jarak daripada Istanbul 1400 kilo. Di Sani Ulfa tak cakap bahasa Turki dah. Di Sani Ulfa dia cakap Arab. Sebab dia dah sepadan Syria. Dan Alhamdulillah saya diberi rezeki 2 kali sampai di sana, Sani Ulfa. Dan di sana kesan sejarah Nabi Allah Ibrahim AS masih ada sampai sekarang. Masih ada. Jadi tuan-tuan kalau ada duit lebih, dah pergi Mekah, dah pergi Madinah, dah pergi Aqsa, nanti turutan tu nanti kata la tushaddur rihal, jangan bersusah payah, mereka pergi 3 tempat, Mekah, Madinah, Aqsa. Dah pergi 3 ni, baru pergi tempat lain. Pergi Mesir, pergi Turki, tengok tempat-tempat sejarah para anbiya alaihi salatu wassalam. Ustaz, macam mana nak pergi Ustaz? Tak ada duit. Tuan-tuan, saya pun bukan ada duit sangat, tapi macam mana kaedah nak pergi? Guru kami ajar, nak pergi satu tempat, pertama ada keinginan dulu. Itu yang pertama, keinginan kena ada. Yang kedua, mana tempat yang ayah-ayah ibu-ibu nak pergi, lepas sembahyang fardu mesti kena doa, ya Allah, hantar rezeki saya kat tempat tu. Sebut nama tempat tu. Nak pergi Sani Ulfa, ya Allah, hantar rezeki saya ke Sani Ulfa. Ya Allah, hantar rezeki saya ke Sani Ulfa, contoh. Ya Allah, hantar rezeki saya ke Mekah. Ya Allah, hantar rezeki saya ke Madinah. Tuan-tuan kena doa. 5 waktu semayang kena nak pergi mana, sebut, InsyaAllah dapat. InsyaAllah. Alhamdulillah, dengan kaedah ni Allah telah sampaikan saya ke 68 negara. 68 negara dengan kaedah ini. Lepas semayang doa. Dan besok insyaAllah kami akan terbang ke Kosovo. Flight saya pukul 8 malam esok. Akan terbang ke Kosovo, sebelah negara Bosnia. Jadi tuan-tuan, dengan kaedah ini, negara mana tuan-tuan nak pergi, walaupun sekarang dalam kocek tak ada duit, tuan-tuan doa macam ni, Allah akan buka jalan. Tuan-tuan buat, InsyaAllah. Dulu saya teringin nak pergi haji, saya doa, ya Allah, hantar rezeki saya setiap musim haji. Sekarang saya tolak, minta maaf Tuhan, saya tahun ni tak dapat bertugas. Ayah saya baru meninggal hari tu, jadi saya nak teman mak saya. Ustaz, kalau Ustaz pergi, kita bayar 20,000. 20,000 besar tuan-tuan. Tapi saya kata minta maaf, tahun ni saya tak dapat pergi sebab saya nak teman mak saya. Saya nak beritahu apa pada tuan-tuan, bukan 20,000 tu. Saya nak beritahu, bila Allah kabul hajat tuan-tuan nak pergi haji, sampai tuan-tuan kena tolak pula. Orang lain nak pergi, kita, saya tak dapat pergi tahun ni, saya tak dapat bertugas sebab ada urusan lain. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, bila Allah telah pilih, Allah buka jalan, sampai tak, kita pun macam, aku tak nak pergi pun kena pergi, sama tak macam tu. Nak pergi ke Aqsa, setiap lepas main doa, ya Allah, saya nak pergi Aqsa, nak tengok macam mana saudara Islam kita kat sana. Saya nak tengok kesan-kesan sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Allah, hantar rezeki ke Aqsa 5 waktu. Tuan-tuan, alhamdulillah, berkat dengan kaedah itu 4 kali saya dah sampai sana, Aqsa. Tuan-tuan buatlah kaedah ni, insya-Allah Allah akan sampaikan tuan-tuan ke mana tempat tuan-tuan nak pergi. Berbalik pada kisah tadi, Sani Ulfa. Sani Ulfa merupakan salah satu pecahan daripada kawasan tamadun dunia yang hebat, Mesopotamia. Mesopotamia, tamadun yang bermula daripada Tigris dan Furat, 2 sungai yang terkenal. Dan disitulah Ibrahim AS dilahirkan. Dan berlaku kisah Ibrahim begitu banyak di sana. Ibrahim AS dilahirkan di sana, kisah yang begitu dahsyat. Duduk dalam pemerintahan raja yang zalim, iaitu Namruz lanatullah. Dan juga Ibrahim AS dicampak dalam api. Kesan daripada kesan bakaran Ibrahim tu tuan-tuan, tapak tu jadi tasik sekarang. Kalau tuan-tuan pergi Sani Ulfa, di tasik itu ada ikan yang besar-besar. Di tasik itulah dulunya unggun api yang membakar Ibrahim AS, masih ada sampai sekarang. Di atas bukit, listrik yang melontar Ibrahim AS masih ada sampai sekarang. Ni di Sani Ulfa. Dulu namanya Padan Aram, sekarang namanya Sani Ulfa. Ibrahim AS ialah Nabi Allah yang luar biasa pengorbanannya. Ibrahim AS, isteri yang pertama namanya Sarah. Lama Ibrahim AS kahwin dengan Sarah, nak dapat anak, tak dapat. Ibrahim berhajat nakkan anak. Ringkaskan cerita, Ibrahim telah pergi ke Mesir. Ringkaskan lagi cerita, akhirnya peristiwa berlaku di Mesir dan mereka dihadiahkan seorang hamba, iaitu Hajar AS,
seorang wanita daripada Mesir, dan kemudiannya wanita itu dibebaskan, dimerdekakan oleh Sarah alaihissalam, dan Sarah telah minta suaminya untuk menikahi Hajar alaihissalam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ulama menyebutkan ada 3 kaedah untuk dapatkan anak dengan cara Nabi. Bagi tuan-tuan yang dah kahwin lama tak dapat anak, ataupun ada anak saudara, anak jiran, anak buah yang dah kahwin lama tak dapat anak, gunalah kaedah ni. Kaedah yang disebut dalam Quran. Tuan-tuan, kaedah pertama kata ulama, cara Nabi untuk dapatkan anak, cara Nabi Nuh alaihissalam. Cara Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebut dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Istighfarlah pada aku, kata Allah, aku akan ampunkan, aku akan turunkan hujan kepada kamu, aku akan kayakan kamu kalau kamu rajin istighfar, dan aku akan bagi anak kepada kamu. Kata guru kami ketika menjelaskan tentang perkara ni, maka suami dan isteri kena istighfar setiap hari 1000 kali. Suami 1000, isteri 1000. Saya dengar pun terkejut. 1000 tu banyak, tuan-tuan, bagi orang yang tak pernah cuba buat. Saya dengar banyak ni, takut aku buat, sebab tak pernah cuba. Bila cuba, rupanya sekejap main WhatsApp lagi lama rupanya. Main WhatsApp tak sedar, kadang-kadang 2 jam dah. Istighfar 1000 tu sejam tak sampai, sekejap sangat rupanya. Dan Syekh kami pula cakap, istighfar 1000 bukan atas sejadah, sambil-sambil awak bawa kereta, sambil-sambil awak buat kerja-kerja lain. Kalau orang rumah sambil-sambil basuh pinggan, siram pokok bunga, istighfar. Habis 1000 sekejap je. Dan buat selama 6 bulan. Bulan pertama buat, sambil tu bersama dengan isteri, tengok lekat tak. Bulan kedua buat lagi, lekat tak, sampai 6 bulan. Alhamdulillah tuan-tuan, masa saya belajar di Madinah, saya kahwin 2 tahun tak dapat anak. Saya amal yang istighfar ni, bulan kedua lekat dapat anak. Jadi tak sempat nak guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ialah kaedah Nabi Zakaria alaihissalam. Maksudnya setelah 6 bulan tuan-tuan cuba kaedah pertama tak dekat, dengan syarat tuan-tuan istiqamah, tiap-tiap hari istighfar 1000 kali suami, 1000 kali isteri, dan bersama dengan isteri. Kalau tak dekat juga selepas 6 bulan, guna kaedah kedua Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria kahwin lama tak dapat anak, Allah perintahkan kepada Nabi Zakaria puasa 3 hari berturut-turut, dan jangan bercakap dengan siapa-siapa. Kata almarhum Tuan Guru Ustaz Haruddin rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang cara nak dapat anak, dia bahaskan kisah ini, Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau tuan-tuan pergi dari Syifa, antara kaedah untuk dapatkan anak yang diajar oleh Tuan Guru Ustaz Haruddin rahimahullahu ta'ala, ini puasa 3 hari. Tapi kita umat Nabi Muhammad kena bercakap dengan orang. Nabi Zakaria Allah perintahkan jangan bercakap, tapi kita bercakap benda yang penting. Yang tak penting terus cakap, tuan minta maaf saya tengah puasa. Jawab benda penting je. Yang tak penting jangan cakap. 3 hari puasa, sebulan 3 hari. Dan bersama dengan isteri 6 bulan juga buat. Tak lekat. Kalau tak lekat, baru guna kaedah ketiga. Tapi tuan-tuan, dengan kaedah ini dah beribu dah orang Malaysia dapat anak. Kaedah ini diperkenalkan oleh Darul Syifa yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Dr. Haruddin rahimahullahu ta'ala. Ada dalam Quran kaedah ni. 6 bulan tak lekat juga. Maka Syekh kami kata kena guna kaedah yang ketiga yang Nabi-Nabi buat untuk dapatkan anak. Dan Syekh kami berhenti sampai situ je. Kenapa Syekh ni sampai situ je? Syekh, sambunglah. Kami nak tulis ni, nak ajar kat umat ni. Orang Malaysia tunggu nak dengar cerita ni. Benda ni masa dalam kelas dulu tak penting. Kita pun ada yang catat, ada yang tak catat. Bila balik Malaysia, rupanya ni antara benda yang penting orang tanya. Sebab di Malaysia, bila nama ustaz, orang fikir semua benda tahu. Macam saya bidang sirah je, orang tanya semua sekali. Nak kahwinkan anak pun tanya kita. Semua rupa bahawa saya tahu. Di Malaysia ni dia punya penghormatan terhadap ustaz sampai begitu. Nak namakan anak, tanya kita. Nak masuk rumah baru, tanya kita. Nak kahwin, tanya kita. Semua tanya kita, Masya Allah. Jadi sebab itu
Kadang-kadang apa yang guru-guru kita ajar di universiti, di kelas-kelas dulu, rupanya bukan yang utama tu saja yang penting, yang remeh-remeh pun kena tulis juga. Rupanya yang tu pun ditanya oleh masyarakat. Syekh bagi tahulah, Syekh, ni orang nak tanya nanti ni, yang ketiga tak habis tadi. Syekh kata tak payahlah, yang ketiga ni susah. Bagi tahulah, Syekh, yang ketiga ni, kata Syekh, cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana cara dia, Syekh? Cara dia ialah isteri pertama Sarah alaihissalam, tolong carikan isteri yang kedua Hajar alaihissalam, bawa dekat suami, wahai suamiku, nikahilah Hajar. Makcik tu tak jadi tulis. Tadi dah tulis, tak jadi terus. Tak jadi terus tulis. Bawa pergi dekat suami, wahai suamiku, nikahilah Hajar alaihissalam dengan ikhlas hati. Ada syarat pula. Apa natijah dia, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia? Allah bagi dua-dua anak. Hajar Allah bagi anak Ismail, Sarah Allah bagi anak Ishak alaihissalam. Tapi syarat dia beratlah sikit, bini yang tolong cari. Jadi tak boleh pilih lah, Abang Haji tak boleh pilih lah. Orang rumah tolong cari. Hari ni kata Syekh kami, kenapa yang berlaku pergaduhan seluruh Malaysia, seluruh dunia, bukan Malaysia je, seluruh dunia, sebab dia tak masuk gear 1. Gear 1 istighfar, gear 2 puasa 3 hari, gear 3 baru kahwin. Dia masuk gear 3 terus, terbakarlah gearbox, masuk gear gugur enjin. Jadi tuan-tuan, Ibrahim alaihissalam akhirnya dapat anak. Ibrahim alaihissalam dapat anak, letak nama anaknya Ismail. Ismail. Mungkin ada orang nama Ismail kat sini, ataupun nama ayah dia Ismail. Tuan-tuan cuba tanya, kenapa nama tuan-tuan Ismail? Tanya ayah, tanya mak. Paling tinggi orang boleh jawab, kerana Nabi Ismail. Maka mak saya letak nama Ismail supaya saya jadi macam Nabi Ismail alaihissalam. Kata guru kami almarhum Kiai Zarul Taufik Abdullah rahimahullah, ketika menjelaskan tentang apakah itu Ismail, orang-orang Bani Israel memanggil Allah dengan panggilan El. Dia tak panggil Allah, dia panggil El. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi di Palestin, nombor flag kereta orang Palestin P. P itu bukan Penang bang, Palestin. Dan nombor flag kereta orang Yahudi L, I-L. L tu Allah. Nombor flag kereta dia Allah. Yahudi ni dia macam kan, L tu Allah. Sebab itu dulu-dulu banyak panggilan dengan Il. Jibrail, Mikail, Israfil, Daniel. Ni semua Il ni Allah. Jadi Il ni Allah, Isma' ni pula dengar. Nabi Ibrahim letak namanya Ismail. Allah telah mendengar doa aku. Nak anak lama dah, Allah dah bagi dah, maka letak nama anaknya Ismail. Adapun Ishak, ketika dapat berita, malaikat datang bagi tahu yang dia akan dapat anak kedua daripada Sarah, iaitu Ishak. Masa tu belum letak nama lagi. Dan waktu tu Ibrahim dah tua. Ibrahim dengar dia akan dapat anak, Ibrahim rasa nak ketawa, maka diletakkan nama Ishak daripada Idhak, rasa nak ketawa. Tu Ishak tu daripada perkataan Idhak. Kata ulama bahasa sebut daripada perkataan Idhak, kerana Ibrahim dengar berita, wahai malaikat, aku dah tua, dapat anak lagi ke? Rasa nak ketawa, maka letaklah nama anaknya Ishak. Jadi tuan-tuan, daripada Nabi Ishak alaihissalam lahir ribuan Nabi-Nabi Bani Israel. Daripada Nabi Ismail alaihissalam telah lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin bagi segala Nabi dan Rasul. Daripada Nabi Ishak tadi lahir ribu Nabi-Nabi. Daripada Nabi Ismail tak lahir Nabi-Nabi, lahir seorang je. Tapi siapakah dia? Penghulu alam buana Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Jadi penghulu bagi segala Nabi. Dan keluarga Ismail ni Allah lahirkan Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana Allah terima pengorbanan dia. Keluarga Sarah juga korban, tetapi keluarga Sarah punya pengorbanan tidak sehebat keluarga Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam, tuan-tuan, Allah perintahkan untuk Ibrahim tinggalkan di tanah tandus
di kota Mekah Al-Mukarramah yang Allah sebut wadi ghairi zi zar'in, lembah yang kering kontang, tak ada asbab kehidupan. Dalam Rahikul Maktum menceritakan tentang gersangnya Mekah ketika itu, dan Allah perintahkan Ibrahim untuk tinggalkan bini dia dan anaknya di sana. Tuan-tuan, Ibrahim telah tinggalkan sebekas kurma dan sebekas air. Ini dalil, kata ulama, kalau kita nak pergi kursus ke, nak pergi keluar dakwah, kena tinggal bekal. Masya Allah. Kalau tak tinggal bekal, tinggalkan kad. Tapi pastikan kad kredit, kad bank, jangan kad mesra Petronas. Itu boleh potong poin je, tuan-tuan. Kad, bolehlah anak bini beli apa-apa. Ibrahim tunjuk contoh, tinggalkan bini dan anak, ada nafkah, ada asbab, bukan tinggal saja, ada asbabnya di sana. Hajar tanya, wahai suamiku, kemanakah kau ingin pergi tinggalkan kami? Pertama, Ibrahim diam, tak jawab. Wahai suamiku, kali kedua, kemanakah kau ingin pergi tinggalkan kami? Ibrahim tak jawab. Kali ketiga, tukar soalan, wahai suamiku, adakah pemergian kau ini perintah Allah? Baru Ibrahim jawab, ya. Maka Hajar telah menjawab, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah, kerana di sebalik perintah Allah pasti ada bantuan Allah. Kerana Allah kalau perintahkan kita, tuan-tuan, tak perintahkan saja-saja. Allah perintahkan kita, hayya 'alas salah, wahai hamba-Ku, marilah datang. Bukan saja-saja panggil, kerana kalau datang, hayya 'alal falah, aku akan bagi kejayaan. Satu dunia nak berjaya bisnes, nak berjaya dalam apa yang dia usahakan. Cikgu nak berjaya, murid nak berjaya, doktor nak berjaya, pekebun nak berjaya, satu orang bapa nak berjaya, satu orang anak nak berjaya, semua nak berjaya. Tapi Allah panggil, datanglah, aku nak bagi kejayaan. Tak datang. Allah nak bagi kejayaan, tak datang. Hajar faham, di sebalik perintah Allah pasti ada bantuan Allah. Ibrahim AS telah pergi 4 riwayat sebut 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 4 riwayat. Dan Ibrahim hanya dibenarkan balik 4 kali saja dalam tempoh itu. Kerana apa? Kerana Ibrahim AS rindu dekat anak dia, anak yang tak pernah ada dalam hidup dia. Dia sangat nakkan anak. Dah ada anak, Allah perintahkan tinggal. Kata ulama, bukanlah Allah Ta'ala tak nak dia bersama anak, tetapi Allah Ta'ala cinta anak dalam hati Ibrahim AS. Kerana Allah, kata ulama, maha cemburu. Allah tak nak dalam hati manusia ini ada cinta selain daripada Allah. Maka tuan-tuan, singkirkanlah cinta selain daripada Allah dalam hati kita. Letak cinta Allah saja. Untuk itu kita kena cinta isteri kerana Allah, cinta anak kerana Allah, cinta apa-apa yang kita ada kerana Allah. Kalau tuan-tuan cinta bukan kerana Allah, Allah uji. Saya cinta bini saya, Ustaz, tak boleh berenggang dengan bini saya, Allah akan uji bini. Cinta anak bukan kerana Allah, Allah akan uji anak. Maka cintalah apapun kerana Allah. Kerana kalau hilang, kita tak sakit. Kerana apa? Kita tahu Allah ambil dia kerana Allah nak jaga dia, kerana Allah sayang dia. Tuan-tuan yang dimulakan Allah, Ibrahim AS dibenarkan balik kali pertama. Sampai atas bukit, daripada jauh nampak kota Mekah, daripada jauh. Allah kata, wahai Ibrahim, masa dah tamat, balik semula. Tak sempat sampai. Kalau orang nak balik Johor, baru nampak signboard kat Seremban, Johor baru, dah balik. Macam tu. Kali kedua Ibrahim baru turun bukit, tak sampai Mekah lagi, baru turun. Tadi atas bukit, baru turun. Wahai Ibrahim, masa dah tamat, balik. Tuan-tuan tengok macam mana Allah tarbiah Nabi-Nabi. Kali ketiga Ibrahim AS datang, mendekati rumah, nampak rumah. Wahai Ibrahim, masa dah tamat, balik. Kali keempat Ibrahim AS sampai dekat rumah, Allah perintahkan Ibrahim, jangan turun daripada unta, jangan bercakap dengan siapa-siapa, sudah tamat masa, balik. 4 kali, tuan-tuan. Kita kalau nampak bumbung rumah pun dah Masya Allah lah. Ibrahim AS tak boleh bercakap, dapat tengok je. Setelah selesai kerja dakwah Ibrahim AS, Ibrahim pun balik. Ada riwayat kata 8, ada riwayat kata 9, ada riwayat kata 11, ada riwayat kata 13. Berbeza pandangan ulama dalam menyatakan tentang tempoh Ibrahim pergi berdakwah. Tapi saya
berpegang pada pandangan 13 tahun kerana Ishak lahir ketika mana Ismail AS umur 13 tahun. Ibrahim pergi masa ketika itu Ismail kecil, baru nak masuk 1 tahun. Dan ketika balik Ismail dah besar, dan selepas peristiwa korban berlakunya kelahiran Isa AS, maka saya lebih cenderung pada pandangan 13 tahun. Dan tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, apa yang berlaku setelah tinggalkan keluarga dan tempoh yang lama, malam pertama duduk bersama keluarga, malam pertama tidur dengan anak, malam pertama balik ke rumah, dapat mimpi Allah perintahkan sembelih anak. Dah lah tak dapat anak, Allah suruh tinggal. Dah balik daripada perintah Allah 13 tahun, suruh sembelih pula. Ibrahim AS biarkan mimpi itu berlalu malam pertama. Malam kedua mimpi lagi, malam ketiga mimpi lagi. Ibrahim AS fikir macam mana nak cakap dengan Ismail. Tuan-tuan, Ismail ialah Nabi Allah yang dididik oleh ibu yang solehah. Sebab itu ayah-ayah, penting untuk kita usahakan isteri kita menjadi isteri yang solehah. Kerana anak dengar cakap ibu dia 90% kata ulama. Apa yang mak dia cakap, yang tu yang betul. Sebab ayah jarang ada kat rumah. Sebab itu setengah ayah dibenci oleh anak-anak kerana percakapan mak. Contoh, dia panjat tangga, mak dia kata, kau panjat tangga, bapak kau balik aku begitu, mati kau. Dia pun set, bapak lah orang paling tak guna, dia lah jalan-jalan balik rumah, dia balik aku mati. Main basikal, kau main basikal kat luar, bapak kau balik aku beritahu, kau ni memang aku beritahu bapak kau, mati kau nanti. Dia kata tak guna punya bapak, jarang-jarang balik, dia balik aku mati. Sebab mulut mak dia yang bagi tahu macam tu. Tuan-tuan, baru sebut mati dah jatuh almari. Masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu yang solehah ni tarbiyahnya luar biasa. Walaupun bapa tak bersama dalam mendidik anak, tapi ibu yang solehah akan membentuk anak menjadi orang yang soleh. Nuh alaihi salam tak pernah berenggang dengan anak dia, tuan-tuan. Duduk bersama dia. Umur Nabi Nuh 1300 tahun. Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun. Duduk dengan anaknya lama. Tak pernah berenggang dengan anak dia. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana banjir besar datang, Kan'an beritahu, wahai ayah, aku akan panjat bukit negeri tinggi, aku takkan naik bahtera kau, aku akan selamat. Kenapa? Kerana ibu dia tak naik kapal. Kenapa? Ibunya bukan wanita solehah. Kesan dia anak ikut mak. Tetapi Ibrahim AS 13 tahun tak bersama anak, tak pernah bersama-sama isteri mendidik anak, sekali pun tak pernah. Tetapi isterinya solehah. Bila mana balik, Allah perintahkan, bukan perintah kecil, bukan suruh anak pergi kedai beli gula, perintah sembelih anak. Ibrahim walaupun dia Nabi Allah, dia fikir macam mana cakap, sebab ini bukan benda kecil, benda besar. Tapi Ibrahim sebabkan perintah Allah, dia katakan juga, dia cakap juga, wahai anakku, 3 malam berturut-turut aku bermimpi Allah memerintahkan aku untuk sembelih kau. Apa pandangan kau? Apa jawab Ismail? Kalau kita lah, apalah bapak, dah lah tak membesarkan saya, jarang-jarang balik, baru nampak muka nak sembelih. Itu mungkin kalau kita. Tapi Ismail, ibunya salihah, didikan luar biasa. Kata Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Buatlah wahai ayah seperti yang diperintahkan Allah, engkau akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Subhanallah. Buatlah macam yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah buat, jangan tangguh-tangguh. Maka Ibrahim AS, tuan-tuan, telah bergerak bawa anaknya, yang mana kata ulama tingkatan korban Ibrahim AS 3 tingkatan. Kita hari ni Allah perintahkan korban pun korban haiwan. Kalau ikut tentang perkataan korban ni, kita tak dapat hasil apa-apa. Umat dulu kalau korban, dia korban kambing, setelah Allah terima korban dia, satu peti akan menyambar dan kambing tu hilang. Tuan-tuan boleh baca sebelum zaman Nabi Muhammad, dalam kitab sirah banyak sebut.
Sebelum zaman Nabi Muhammad, kalau mereka buat pengorbanan, katalah mereka korban kambing. Setelah disembelih kambing tu, diletakkan nak tahu Allah terima ke tak, satu peti sambar, hilang, Allah terima. Kita hari ni tuan-tuan, nama je korban. Maha baiknya Allah ada bahagian untuk kita. Ada can makan sok ekor tuan. Siap cakap lagi, saya nak bahagian yang rimau menangis sebenarnya. Siap minta lagi. Tapi zaman dulu tuan-tuan, Masya Allah, orang korban peti sambar tak jumpa dah. Kita korban yang macam tu, kalau orang kata tak aci lah, tapi pun Allah Ta'ala bagi juga, itu pun tak nak korban. Subhanallah. Berapa suruh ni buat korban? Dalam 800. 800, subhanallah, mahal. Ini pengusi makan duit ke apa? Kena orang masjid. Ada murah lagi ke? Ada kat Kemboja berapa? 400. 400 pun mahal. Tempat lain tadi murah lagi. Ada kat India tapi sembelih dalam rumah. Berapa? 200.5. Yang tu betul, ikhlas. Tak apalah, nak korban juga. Tuan-tuan, waktu kami belajar di Madinah, musim korban, musim korban ni maksudnya musim raya haji lah, hari raya korban ataupun hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Tuan-tuan pergi di pasar kambing di Mekah atau Madinah. Di sana ada kurang lebih 20 jenis kambing. Kambing ada berapa jenis? 20 jenis di sana. Kambing yang besar namanya An-Najdi, kepala putih, badan hitam, bulunya tebal. Harga dia 2,500 rial ke 3,000 rial. Ni An-Najdi nama dia. Bawah daripada An-Najdi, Hari ataupun Swakni, harga dia 1,800 rial ataupun 1,500 rial. Sebiji macam anak lembu. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan fikir dia anak lembu. Sebiji, ekor je lain, muka semua sama macam anak lembu, sama. Besar dia, namanya Hari. Hari bulu banyak sikit. Ataupun Swakni, kambing yang paling kecil. Sebab kita bukan nak cerita kambing hari ni, saya pun tak ada jual kambing, tapi nak bagi tahu tentang korban tadi. 20 jenis kambing tu, yang paling besar, yang paling mahal, yang paling murah, namanya bir-bir. Bukan biri-biri, bir-bir. Tuan-tuan type nanti di Google, tulis Arab, bara-bara, bir-bir. Kambing ni macam mana? Bulu selai pun tak ada. Punyalah daif kambing ni, selai bulu pun tak ada, kecil, bulu tak ada. Harga berapa tuan-tuan? 500 rial. Apa yang saya nak cerita, hari raya korban, kalau tuan-tuan berpeluang ada di Mekah, Madinah, tuan-tuan pergi pasar kambing, dia ikut raya korban ni, tuan-tuan tengok ada orang korban An-Najdi ataupun Swakni. Tuan-tuan tak payah tanya siapa yang korban, tuan-tuan tanya saya boleh bagi tahu. Kalau tak Arab, India, Pakistan, Bangladesh, yang korban Najdi tadi. Arab tak berada kaya. Ni yang IPB ni, India, Pakistan, Bangladesh ni, tukang sapu Masjid Nabawi. Saya tanya dia, uish, mahalnya, banyaknya duit kau. Dia kata duit yang orang bagi RM1 sapu sampah tu kat Masjid Nabawi, aku kumpul nak beli kambing ni. Kenapa beli yang mahal? Saya kata, tuan-tuan, dia jawab, kita dengar pun boleh koyak hati rasa. Dia kata, untuk Allah setahun sekali. Untuk Allah setahun sekali, bukan tiap-tiap hari, setahun sekali, dia kata. Tapi kalau tuan-tuan nampak, ada orang lelah kambing bir-bir untuk disembelih, tak payah tanya siapa kau punya kambing, saya boleh jawab. Kalau tak Malaysia, Indonesia. Sebab biasa orang Malaysia akan tanya, ada yang murah tak? 700, mahal, paling murah ada tak? Ada yang tu tak ada bulu, bir-bir, boleh ambil lah. Okey lah, janji korban. Tuan-tuan, untuk Allah sepatutnya kita buat yang terbaik untuk sukakan Allah, kerana korban yang kita buat akan jadi tunggangan kita ke akhirat, akan jadi tunggangan kita di akhirat. Setahun sekali je tuan-tuan, bil TMB kita bayar bulan-bulan. Kalau kira tahun, katalah sebulan 100, setahun 1,000. Bil Astro kalau bulan 100, setahun 1,000 juga. Bil handphone kalau sebulan 100, setahun 1,000. Sebab ini kiraan tahun. Yang tadi kita bayar tu kira bulan. Kalau yang merokok pula, Marlboro berapa? Dekat RM20. Kalau sebulan dah berapa? Kalau setahun lebih mahal, lebih bil TMB.
Tetapi bila kita dengar berapa korban? 700. Subhanallah, mahal, cekik darah punya surau. Sedangkan bil TMB kita bayar 1,200 setahun. Bil air, bil astro, bil handphone. Tapi untuk akhirat kita mahalnya. Sedangkan nak bagi orang miskin dalam qaryah kita makan, nak bagi orang susah dalam qaryah kita makan. Dan untuk akhirat kita, tuan-tuan, ingat apa yang Bangla tadi cakap, untuk Allah setahun sekali, bukan tiap-tiap hari, setahun sekali. Jadi tuan-tuan, bila mana Ibrahim AS bawa anak dia Ismail AS sampai di satu tempat namanya Jabal Qurban. Jabal Qurban, tuan-tuan kalau pergi Mekah tak pernah lalu tengok Jabal Qurban, maksudnya macam belum pergi Mekah lagi lah. Biasanya jemaah umrah akan tidur kawasan tu. Tuan-tuan jangan cakap mutawif tak bawa. Pengalaman kita, jemaah biasanya tidur kat situ dalam bas. Jabal Qurban ni terletak dekat-dekat dengan Mina. Biasanya jemaah lepas doa dekat Jabal Rahmah, minta jodoh, tambah jodoh, macam-macam lah doa kat situ. Makan es krim, naik bas, tidur. Dia akan terjaga kat mana? Kat kemah Mina, untuk tengok kemah. Jadi di Jabal Qurban biasanya orang tidur, yang bangun driver je. Kalau dia tidur, kita nanya tuan-tuan, driver je yang jaga. Jabal Qurban ni terletak dekat-dekat dengan Mina, belah kiri, bawah bas akan berhenti, bawah stesen kereta api. Okey tuan-tuan, belah kiri tu Jabal Qurban. Ingatkan orang tengok belakang, senyap semua. Seorang-seorang je mutawif ceramah kat depan. Jabal Qurban itu tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Dia ada kubah batu di lambang situ. Kalau tak pernah tengok, type je lah Google, dunia di hujung jari, Jabal Qurban. Dia tuan tengok. Ibrahim sampai di situ. Ni saya dah potong cerita ni, melontar semua dah potong. Ada cerita tadi sebelum tu, panjang cerita dia. Sampai kat Jabal Qurban, Nabi Ibrahim nak sembelih Ismail. Ismail bagi kaedah cara macam mana nak sembelih dia. Wahai ayah, kalau nak sembelih saya, buka baju saya. Kerana kalau darah mercik dekat baju, ibu nampak baju ni, ibu akan sedih. Wahai ayah, nak sembelih saya, asah pisau tajam-tajam, supaya kalau ayah sembelih, ayah takkan rasa kesian, cepat tu boleh sembelih saya. Kalau pisau tak tajam, ayah akan sembelih separuh, saya akan menjerit, dan ayah akan tak sampai hati untuk sembelih saya. Ayah, kalau nak sembelih saya, jangan terlentangkan saya. Ayah tengok saya, ayah akan kesian, tak sempurna perintah Allah. Ayah terlengkapkan saya supaya tak nampak muka saya. Tuan-tuan bayang, dia ajar ayah dia cara nak sembelih dia. Subhanallah, ini anak yang soleh bila faham perintah Allah. Ibrahim AS nak sembelih anak, letak pisau kat leher, pisau yang dah ditajamkan. Datang perasaan sebab. Kenapa? Kalau itu je anak yang dia ada. Kita tuan-tuan, korban haiwan. Ibrahim AS 3 tingkatan korban. Pertama, dia diperintahkan korban seorang insan. Yang kedua, bukan insan yang lain, insan itu anak dia. Yang ketiga, bukan sebarang-sebarang anak, itu saja anak yang dia ada, itu pun Allah suruh korban. Bila letak pisau di leher, Ibrahim datang sebab sedih, ini je anak yang aku ada, tapi ini perintah Allah lebih besar daripada anak. Ibrahim telah bertakbir untuk hilangkan rasa sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau lah yang maha besar, ya Allah. Perintah Kau segala-galanya. Untuk perintah Kau, anak yang aku sayang aku korbankan. Ismail yang pisau sedang di leher, dengar ayah dia bertakbir. Ismail sambut, La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Kau, ya Allah. Untuk perintah Kau yang maha besar, aku sedia untuk dikorbankan. Jibril tengok dua beranak. Jibril menangis. Jibril malaikat, tak ada perasaan. Jibril teringat dulu ketika manusia diciptakan, seluruh malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mempertikaikan, ya Allah, kenapa nak cipta manusia tumpah darah kat muka bumi. Tapi bila Jibril teringat kisah tu, melihatkan korban dua beranak semata-mata untuk sukakan Allah, Jibril kata, luar biasa manusia. Jibril pun kata, Allahu Akbar walillahil hamd. Benar ya Allah, Engkau lah yang maha besar ya Allah. Untuk perintah Engkau, dua manusia sanggup berkorban. Walillahil hamd, segala puji bagi Engkau. Tuan-tuan, Ibrahim AS punya perkataan, Ismail punya perkataan, Jibril punya perkataan disukai Allah. Sebab itu Aidil Fitri, tuan-tuan hanya boleh takbir daripada lepas maghrib sampai sebelum sembahyang raya. Itu pun kalau dapat mikrofon. Kalau Bilal nak bedal seorang, tak dapat lah.
Bilal lama dah tak dapat takbir, tak payahlah kau. Tapi tuan-tuan, raya korban dalam kitab Munatul Musalli sebut, tuan-tuan dengar saya pesan, sebab ramai orang Melayu tak tahu ni. Dalam kitab Munatul Musalli sebut, kitab fiqh mazhab Syafi'i, mula takbir raya Aidil Adha bila? Selepas subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bukan malam raya. 9 Zulhijjah lepas subuh takbir. 9, 10 hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik, 5 hari takbir. Bilal tak boleh takbir dah, tak larat dah dia bagi orangnya. Engkau takbir lah, aku dah 5 hari dah tak boleh dah. Raya puasa dia seorang lah. Raya haji tak boleh dah. Kenapa raya haji lagi banyak takbir? Kerana peristiwa takbir bertepatan dengan kisah korban Aidil Adha. Maka sebab itu sampai kiamat Allah ulang-ulang. Sebab itu pengorbanan Ibrahim merupakan hakikat pengorbanan yang disukai oleh Allah, sehingga seluruh perbuatan Ibrahim dan keluarganya Allah suka. Allah perintahkan ulang-ulang sampai kiamat. Isterinya lari cari air, jadi ibadah sa'i. Dia lontar iblis ketika hasut dia jangan sembelih anak, jadi jamrah, tempat melontar. Allah suruh kita buat sampai kiamat kerana Allah suka perbuatan tadi. Kita suka satu filem Piramli, kita ulang-ulang tak pernah bosan. Kita tahu lagi 2 minit kita ketawa, kita tetapkan ketawa di minit yang sama walaupun dah tengok 100 kali. Sebab kita suka. Allah suka satu peristiwa, satu perbuatan hamba, Allah akan perintahkan perbuatan itu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai kiamat kerana Allah suka perbuatan hamba tadi. Allah telah tukar Ismail AS dengan kibas yang Allah datangkan daripada khazanah Allah, yang mana kata ulama kibas itu ialah kibas pengorbanan anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Allah gantikan dengan Ismail AS. Tuan-tuan, inilah kisah peristiwa pengorbanan atuk bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, atuknya iaitu Ibrahim AS. Maka sedarlah kita bahawa jalan pengorbanan kita ini tuan-tuan, jalan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Allah berfirman dalam juzuk 4 ayat pertama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak dikira sebagai berkorban selagi kamu tidak korban benda yang kamu sayang. Tuan-tuan, sahabat dengar, Abu Talhah dia sangat sayangkan telaganya, namanya Birha. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya sangat cintakan telaga Birha saya infakkan untuk agama. Ini sahabat. Kita tak mampu nak jadi macam dia, tetapi sikit-sikitlah kita ikut sahabat. Tapi hari ni kita sebaliknya, nak sedekah kat masjid, alhamdulillah bagus dah. Selok-selok keluar RM50, Allah banyak sangat, masuk balik. Keluarkan RM1 yang elok, ini pun elok, tak boleh, masuk balik. Cari RM1 yang tengkolok gaji dah tak nampak dah, yang tu kita masuk tabung. Jadilah macam sahabat. Kata ulama, kalau kita sedekahkan 50, apa yang kita keluar daripada kocek kita tu kita sedekahkan, kalau kita tak ada keperluan lain, Allah akan ganti. Sayyidina Ali radhiyallahu an, di pagi hari ada orang memerlukan 3 biji limau, dia ada 3 je. Dia kata tak apalah, awak ambil lah 3 biji limau ni. Petang hari ada orang datang ketuk pintu rumah dia. Dia kata, tuan, saya hadam kepada Fulan bin Fulan, dia suruh hantar limau rumah tuan. Dia bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kira ada 27. Sayyidina Ali kata tak cukup. Tuan, macam mana tak cukup pula? Ini tuan saya bagi. Kenapa pula tuan kata cukup tak cukup? Ikut dia lah nak bagi berapa. Ali kata tak cukup. Ali kata berubah muka orang tu. Macam mana tuan tahu tak cukup? Ali kata pagi tadi aku sedekah 3 biji limau. Allah kata dalam Quran, sedekah akan menggandakan 10 kali ganda, maka pasti 30. Kenapa 27? Orang tu kata sebenarnya dalam perjalanan tadi aku dah makan 3. Pecah rahsia. Yakin sahabat, setiap sedekah yang diberi pasti Allah ganti. Maka begitu tuan-tuan, pengorbanan yang tuan-tuan buat, sama ada ibadah korban ataupun harta, masa yang tuan-tuan korbankan untuk agama, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan hargai. Allah adalah Rabb yang maha menghargai setiap perbuatan hambanya, sehingga faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, setiap satu zarah kebaikan tuan-tuan buat, Allah akan nilai. Maha menghargainya Allah terhadap setiap amal hamba. Maka sebab itu tuan-tuan, kita niatlah untuk kita menjadi hamba yang terbaik, yang belajar-belajar mengorbankan diri, harta, masa kita di jalan Allah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian sedikit punya manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar.
Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tuan-tuan yang dengar dapat amal, dapat sampaikan. Moga-moga tahun ini punya pengorbanan kita dapat tingkatkan untuk agama Allah. Dan bagi yang belum lagi daftar korban, carilah mana-mana tempat, khususnya utamakan yang di qaryah tuan-tuan, supaya dapatlah kita memberi orang-orang yang susah, asnaf di kalangan orang susah di tempat kita ini, untuk menjamah makanan yang lebih enak. Dan dengan itu akan bersambunglah silaturahim. Masya Allah, bersambung silaturahim. Moga Allah terima niat kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini yang lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu alam. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum saya terlupa, sebenarnya tuan-tuan ramai orang terlepas pandang, bulan Zulkaidah ni dia kira dah macam hujung tahun. Kalau dalam kalender masih ini November kan, bulan 11. Zulhijjah bulan 12. Muharram Januari. Jadi kadang orang tak perasan, sebab kita duk tumpu November, Disember je, kita lupa kita ni kat hujung tahun, nak tutup buku dah tuan-tuan. Maka tingkatkanlah amal kita, masya-Allah, hujung tahun ni, supaya kita dapat tutup buku amal kita nanti di doa akhir tahun, dan buka amal di doa awal tahun dengan kebaikan yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan salat. Assalamualaikum.